Ovum dengan oosit sekunda sama ke? Jom kita tengok sama ke tak sama. Standard kandungan kita pada hari ini adalah 15.2 gametogenesis manusia dan standard pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk memerihalkan pembentukan gamet memfokuskan pada oogenesis. Alright, so hari ini kita akan membincangkan tentang proses pembentukan oosit sekunder ataupun gamet betina. Alright, jadi proses oogenesis ini sebenarnya berlaku dalam ovari. Okey, berbeza dengan spermatogenesis, oogenesis ini bermula dalam ovari seseorang perempuan sebelum dia dilahirkan lagi. Okey, sebelum dia dilahirkan lagi. Okey, contohnya ada persenyawaan antara sperma bapa dan juga oosit sekunder ibu. Okey, dan proses ini akan menghasilkan zygote. Seterusnya zygote itu akan berkembang menjadi embrio dan seterusnya akan berkembang menjadi fetus. Okey, dan dalam proses perkembangan zygote, embrio dan seterusnya fetus itu berlaku juga perkembangan organ-organ pembiakan bagi fetus tersebut. Okey, fetus perempuan tersebut. Jadi dalam ovari fetus tersebut ada sel germa primordium. Okey, ada sel germa primordium yang mana sel germa primordium ini dia bersifat diploid. Okey, dia bersifat 2N. Alright. Dan sel germa primordium ini dia akan mengalami mitosis berulang-ulang kali. Okey, dia akan mengalami mitosis berulang-ulang kali untuk membentuk oogonium. Untuk membentuk oogonium yang mana oogonium ini masih lagi bersifat diploid. Alright, so semua ni berlaku di dalam ovari fetus perempuan di dalam kandungan ibu lagi. Alright, seterusnya oogonium ini dia akan berkembang. Okey, berkembang tu maksudnya dia akan jadi matang lah. Okey, dia akan matang. Okey, dan dia akan membentuk oosit primer. Yang mana oosit primer itu dia diselaputi oleh follicle primer. Okey, dia diselaputi oleh follicle primer dan follicle primer ni dia juga akan membebaskan estrogen semasa dia nak berkembang daripada follicle primer jadi follicle sekunder jadi follicle graft. Okey, so dia membebaskan estrogen. Alright, so sebelum kelahiran oosit primer yang ada dalam ovari fetus itu, okey, dia tidak lengkap lagi proses meiosisnya. Okey, dia hanya berhenti sehingga peringkat profasa 1 sahaja. Dia tak sambunglah pada metafasa 1, pada anafasa 1 atau telofasa 1. Jadi itu adalah sebelum kelahiran. Alright. Jadi apabila bayi perempuan dilahirkan, maksudnya di dalam ovari dia mempunyai berjuta-juta oosit primer. Okey, ada berjuta-juta oosit primer dalam ovari bayi perempuan yang dilahirkan. Yang mana oosit primer tu dia peringkat meiosis dia dalam tu hanyalah pada peringkat profasa. Okey, jadi apabila berlakunya kelahiran dalam ovari bayi perempuan ada berjuta-juta oosit primer yang hanya berhenti pada peringkat profasa 1. Jadi bilakah proses meiosis itu akan disambung? Okey, proses meiosis 1 itu akan disambung apabila bayi perempuan tadi mencapai akhir balik. Maksudnya dia my period dia yang pertama, untuk pertama kali. Jadi proses meiosis 1 itu disambung. Okey.
proses penyambungan meiosis 1 ini akan menghasilkan oksid sekunder yang haploid yang dikelilingi oleh folikel sekunder dan juga akan menghasilkan jasad kutub yang pertama. Okey, saya ulang sekali lagi. Penyambungan proses meiosis 1 tadi akan menghasilkan oksid sekunder dan juga jasad kutub yang pertama. Okey. Seterusnya oksid sekunder ni dia akan memulakan, okey. Dia akan memulakan proses meiosis 2 dia. Okey, bila dah akhir balik, dah my period, okey, ovari dia akan menjalankan proses ni lah. Okey, proses meiosis 2 dia dimulakan yang mana hanya akan berhenti pada peringkat metafasa 2 sahaja. Okey, bila remaja perempuan sudah pun akhir balik, maksudnya dia akan ada fasa subur, dan pada fasa subur itu oksid sekunder akan dibebaskan. Kan? Okey, masa form 1 dulu awak panggil ovum dibebaskan. Tapi bila kita belajar biologi dengan lebih details lagi, kita panggil oksid sekunder yang dibebaskan. Dan oksid sekunder yang dibebaskan setiap kali my period, semasa peringkat proses ovulasi tu, hanya dia punya peringkat metafasa adalah hanya pada metafasa 2 sahaja. Sehinggalah remaja perempuan tadi meningkat dewasa dan berkahwin. Okey, bila dia berkahwin, dia ada suami dan akan berlakulah persetubuhan dan akan ada sperma. Okey, akan ada sperma yang boleh berenang, okey, boleh berenang dan menuju ke tiub falopio untuk mencari oksid sekunder. Okey, bila mana berlaku percantuman antara nukleus sperma dan juga nukleus oksid sekunder ini, barulah meiosis 2 itu dilengkapkan dan terbentuklah ovum. Okey, seterusnya nanti bila berlaku percantuman nukleus sperma dan nukleus ovum tu, nanti akan terbentuklah zygote dan sebagainya lah. Alright, dan seterusnya lah proses tu. Okey, dan hasil daripada lengkapnya meiosis 2 tadi juga, selain terbentuknya ovum, terbentuk juga jasad kutub, okey, yang haploid. Alright, so macam itulah proses tu berlaku. Dan juga jangan lupa jasad kutub pertama tadi juga akan memulakan meiosis 2 dia juga. Dalam proses tu akan menghasilkan jasad kutub juga. So at the end of the oogenesis process, akan menghasilkan satu oksid sekunder yang berfungsi dan juga akan menghasilkan 3 jasad kutub. Yang tidak berfungsi, yang mana jasad kutub ni nanti dia akan merosot, seterusnya akan disingkirkan dari ovari. Alright, so itu saja untuk proses oogenesis. Bye. Assalamualaikum.